Okey Ustaz, kalau kita tengok dekat Malaysia ni, ada satu gerakan yang sedang mencipta, selain daripada mereka mencipta Imam Mahdi, mereka juga sedang mencipta satu kumpulan yang dinamakan Bani Tamim. Okey, adakah mereka keliru? Sedangkan sebab mereka mencari Bani Tamim, sedangkan Bani Tamim itu dah wujud sejak zaman Rasulullah lagi. Adakah mereka tidak tahu wujudnya golongan Bani Tamim, ataupun mereka dah pun mengkaji, mereka lah susul galur Bani Tamim itu sendiri? Baik, apabila kita bercerita tentang ataupun bercerita tentang Bani Tamim ni sebenarnya, apa yang sebenarnya Izani ataupun Syarif tahu pasal Bani Tamim? Yang kami tahu sebagai orang awam Syarif lah, kita rasa macam tanah Melayu lah kot kan. Sebab Tamim. Kadang-kadang diorang punya explanation macam ta dengan mim, tanah Melayu. Lepas diorang explain tu, Ustaz Amir rasa macam confirm betul lah tu Bani Tamim tu Bani bahasa Melayu. Kami pun hampir-hampir nak daftar kan, masuk grup lagi. siap beli pemanah lagi Ustaz. Okey. Baik. Bani Tamim ni sebenarnya Tamim ni daripada Tamim bin Murrah. Tamim bin Murrah iaitu daripada susu galur Adnan. Murrah. Jadi Tamim bin Murrah. Jadi daripada suku Tamim, daripada situ. Jadi Bani Tamim ini berada di Najd Saudi sekarang. Najd. Jadi Najd ataupun Najd ni di Saudi. Itu tempat keturunan Tamim ni sebenarnya Bani Tamim. Jadi Bani Tamim ni paling jelas sekali pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Aqra bin Habis. Yang mana daripada Bani Tamim tu sendiri yang datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memeluk Islam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Muhallab bis Safrah. Dan selain daripada itu Abu Hurairah, walaupun bukan daripada Bani Tamim, tapi beliau diangkat menjadi pemimpin Bani Tamim pada zaman tu. Itu yang cerita Bani Tamim. Jadi bila ada orang kata Bani Tamim tu adalah Tamim, tanah Melayu, saya akan macam oh ya ke? Macam tu sajalah. Saya susahlah saya kata sampai tahap macam tu ya. Orang buat andaian Tamim. Sebab kalau ikut Bani Tamim ini dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, mafhum, Bani Tamim ni paling banyak melawan Dajjal. Disebut tu melawan Dajjal. Melawan Dajjal ni kena faham, bukan melawan Dajjal tu dengan berperang dengan Dajjal. Dajjal la'natullah alaihi ni tidak akan berperang yang kita faham ni. Sebab Dajjal sifat dia manipulatif, memanipulasi kebenaran, memanipulasi keadaan. Tu sifat Dajjal. Sifat Dajjal yang kata berperang atau melawan betul-betul ni tadi sebelum zaman Dajjal lagi. Sebelum zaman Dajjal, iaitu zaman yang disebut perang besar ni. Jadi Bani Tamim ni sebenarnya siapa? Kalau nak rujuk kata Bani Tamim inilah pemuda Bani Tamim yang akad banji dan sebagainya, kita boleh kata itu adalah satu gambaran Bani Tamim yang disebut Rasulullah SAW dalam hadis tu tadi. Kata akan bangkit dari timur, Islam akan bangkit dari timur dan sebagainya. Kita tidak tolak hadis tu. Kita kata hadis tu merujuk pada tanah Melayu dan sebagainya. Kalau tanya saya, why not? Kenapa? Salah tak salah pun. Tetapi yang jadi masalah ta'assub bila mengaku jadi Bani Tamim. Tu problem. Dia nak rujuk Bani Tamim yang mana? Sebab Bani Tamim yang jelas yang Rasulullah SAW nyata tu, yang jelas di zaman Rasulullah SAW. Contoh Al-Aqra bin Habis ni tadi. Okey, so maksud Ustaz, Bani Tamim yang wujud di zaman Rasulullah yang akan bangkit di timur ni, adakah ia merujuk kepada bangsa ataupun yang menyokong? Sebab dia bangkit dari timur kan Ustaz. Ustaz kata bangkit dari timur, mungkin Malaysia kan, mungkin Indonesia, ataupun mungkin timur yang kita tak tahu kat mana. Kan? Adakah yang menyokong ataupun yang memang satu susu galur yang sama? Okey. Dia macam ni Kita apabila kita hendak melambangkan sesuatu melambangkan sesuatu, kita kata yang nak bangkit ni nanti dari Malaysia, dari tanah Nusantara lah. Nusantara masuk Indonesia, Malaysia. Jadi adakah kita ada dah tanah Nusantara tu yang dimasukkan akan bangkit, akan melawan dengan Dajjal la'natullah alaihi ni? Dia sebenarnya macam ni. Apabila kita memegang kepada bangsa, kita akan bermasalah. Ni orang Malaysia lah, orang Melayu lah yang akan bangkit. Ni orang Indonesia dan sebagainya. Why don't kita guna Islam yang akan bangkit?
Oh, Islam akan dibangkitkan daripada timur tu. No. Orang Islam yang berjiwa mukmin yang akan bangkit. No matter apa bangsa dia. That simple sebenarnya kalau kita hendak nak neutralkan kita punya tahap keras tu. Nah, sebab dia saya sebut keras ni sebab apa? Bangsa Melayu ni terkenal dengan sifat lemah lembut tau. Dan terkenal pula dengan kalau dia keras jadi amuk ke arah amuk. Kan? Jadi kita tak nak amuk sangat, kita tak nak lemah lembut sangat. Kita hendak orang yang rasional. Okay Ustaz, maksud Ustaz yang keras di sini tu orang cakap macam mana Syarif? Kalau kita kecilkan benda tu kan, kalau kita besarkan dia jadi Islam yang akan bangkit. So dia tak perlulah ada sampai 100 persatuan kan Ustaz kan? Dia tak perlu. Kan? Tak Kalau perlu. kita kecilkan dia akan wujud beberapa ratus persatuan lagi lah. Okay? So kalau tanya saya macam ni Islam bangkit, dibangkitkan oleh siapa? Oleh mukmin, orang yang beriman. Faham Ustaz. Bukan Muslim. Faham. Muslim ramai. Ramai mengaku Muslim. Atas IC pun ramai Ustaz. Ya, IC lah. Abawain dia panggil. Islam Abawain. Islam datuk nenek. Islam mak ayah. Tapi mukmin. Faham. Kita ni yang tu Islam jiwa mukmin. Yang mana apabila sampai tahap macam tu, kita akan padam semua yang disebut. Orang Indonesia lah yang akan bangkit. Putih merah. Putih merah gambar bendera Indonesia. Putih merah pun bendera Malaysia juga. Betul. Jadi maksudnya di sini kita tak perlu nak gambaran macam tu. Sebab apa dia? Sebab akan bibit-bibit ketakasuban akan masuk perlahan. Itu kerja syaitan. Okey, Ustaz Wan, mungkin kita boleh pergi kepada tajuk Dajjal. Boleh. Jadi Dajjal ni ramai orang confuse. Ada yang kata Dajjal ni satu entiti persatuan, ada yang kata individu dan ada kata metafor just sekadar macam, ada yang kata alien pun ada. So mungkin Ustaz Wan boleh jelaskan Dajjal sebenar. Dan tambahan sedikit Ustaz berkaitan dengan hadis sahih tentang Dajjal. Ada yang kata hadis tu sebenarnya pun tak sahih. Berkaitan dengan jumpa dekat pulau, semua tu kan. Okay. Boleh Ustaz kupaskan sikit Ustaz? Baik. Dia macam ni. Apabila kita cerita tentang Dajjal, sama kita akan balik pada cerita Al-Mahdi. Al-Mahdi itu gelaran. Bukan nama betul. Dajjal itu gelaran. Bukan nama betul. Gelaran. Dan dalam hadis disebut sebelum munculnya Dajjal yang besar ni, Dajjal yang utama ni, Dajjal Al-Masih ni, akan muncul 30 Dajjal kecil. Dajjal kecil ni orang-orang yang memanipulasikan agama. Jadi kita tengok simple sekali lah. Tengok simple. Gambaran Dajjal kecil ni kita ambil yang bahagian kita. Kita jangan ambil yang bahagian agama lain. Agama kita saja. Ayah pin. Buta huruf. Nak kata handsome tak? Tak lah. Rupa tak ada lah kan. Bukan body shaming kan. Maksudnya kalau kita biar betul lah macam tu kan. Tapi yang mengikut dia bukan calang-calang orang. Orang lepasan Al-Azhar. Yang mengikut dia. Bukan orang kampung biasa lah senang cerita yang mengikut dia. Dan orang-orang dari pimpinan tinggi agama yang mengikut dia. Tak kira Kristian ke Hindu ke. Ayah pin. Itu Dajjal kecil. Dajjal kecil, Dajjal sifat dia simple saja. Mereka membawa satu slogan, atau dia ni membawa satu slogan, one world religion. Agama satu dunia, iaitu satu agama, satu dunia ni ada satu agama sama. Jadi slogan mereka, engkau agama apa, kita semua sama, agama kita sama saja. Bila ada slogan macam tu, itulah kuncu-kuncu atau bibit Dajjal. Sebab apa dia? Sebab Allah sudah pesan, Allah sudah nyatakan, inna dina indallah il-Islam. Jelas, bukan saya sebut yang kata ekstrim, bukan ekstrim. Ini jelas, Allah tegur. Agama sebenarnya agamanya diredai Allah Islam. Bila ada orang datang, agama kau Islam ke, agama kau Buddha ke, kau agama apa semua, kita semua sama. Something wrong dengan kalimat tu. Dan dia nak jadi the savior pula, penyelamat, semua menyatukan orang. Itu kan cara menyatukan orang. Itu merosakkan orang. So yang berkaitan hadis terjumpa Dajjal di sebuah pulau tu, Tamim Ad-Dari. Ya, betul. Tamim Ad-Dari. Adakah itu hadis sahih ataupun sampai kepada sahih. hari ini telah ditokok tambah? Tidak, tu hadis sahih. Itu ada sahih dalam Bukhari. Okey. Bukhari Muslim. So
kalau kita rujuk pada hadis tu kan Syaril kan, makna kata Dajjal ni dah wujud sebelum Rasulullah lagi. Yes. Okey. Definitely. Ada tak hadis yang mengatakan beliau wujud di zaman Nabi mana ataupun mana? Okey, untuk kongsi yang kali Sejarah ni, dia lah. okey. Kenapa dia dijadikan sebagai Dajjal lah macam tu. Untuk kongsi yang kali ni, saya tidaklah baca hadis yang sebab panjang. Nanti perbincangan kita panjang sebab kita kena huraikan kalimat-kalimat dalam hadis tu kan. Saya bagi tahu mafhum terus. Baik faham. Baik. Bila hadis ni berkaitan dengan Dajjal ni memang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah beri clue pada kita. Aku akan beritahu pada kamu yang tentang Dajjal ini yang nabi-nabi sebelum ini tidak pernah nyatakan atau beritahu pada umat mereka. Apa dia? Dajjal itu sebelah matanya cacat. Dajjal itu sebelah matanya cacat dan Tuhanmu tidak cacat matanya. Clue. Rasulullah SAW bagi clue. Yang Nabi sebelum ni belum pernah cerita tentang cacat mata. Okey, apa yang saya share ni, dia sebenarnya dia panggil connect the dot. Ni display ni ilmu eskatologi untuk kita nak bagi faham macam mana benda itu dikait-kaitkan. Baik, Dajjal ni sebelum zaman Rasulullah SAW. Benar? Tapi kena ingat Dajjal juga sebelum zaman Nabi Musa alaihi salam. Dajjal semasa zaman Nabi Musa AS. Ini satu pendapat. Satu pendapat yang mana zaman Nabi Musa AS, Dajjal nama dia Samiri. Baik. Apa bukti dia? Bukti bukan jadi fakta, jadi pegangan akidah, i'tiqad kita. Cuma kita sama-sama connect the dot. Okay. Macam, siapa Dajjal sampai dia macam ni? Dajjal ni daripada zaman Nabi Nuh AS lagi. Yang mana satu keadaan di mana memang Dajjal ni diciptakan Allah, sebab tu digelarkan sebagai Al-Masih, umurnya panjang. Al-Masih umurnya panjang. Dan Isa juga Nabi SAW gelar sebagai Al-Masih. Sebab tu Dajjal la'natullah alaihi keluar, muncul nanti dia akan mengaku dia Nabi Imam Mahdi. Sebab apa saya panggil ni? Sebab polemik Imam Mahdi semakin tular. Betul. Oh ni Imam Mahdi. Satu point saya nak beritahu. Contoh, tolong dengar betul-betul ni. Kalau ada orang mengaku dia Imam Mahdi, tolong jauhkan diri kalian daripada dia. Kerana itu adalah bibit-bibit pengikut Dajjal atau dia sendiri tu Dajjal kecil. Okey. Tolong berhati-hati. Sebab Dajjal muncul takkan mengaku dia Dajjal. Tu nombor satu. Dia akan ikut polemik orang. Cara nak manipulasi. Cara hendak manipulasi. Jadi itu. Jadi daripada situ, daripada Dajjal ni, ini kita sebut kisah yang mana ambil untuk connect the dot. Daripada Samirah. Samirah ni mana? Di Palestin. Ni sekarang orang tengah berebut tanah Palestin ni. Yang Yahudi ni yang tengah berebut ni, yang waktu Sultan Abdul Hamid II janjikan, Sultan Abdul Hamid II tidak pernah ketepikan. Sultan Abdul Hamid II bukan antisemitik. Bukan antisemitik ni, bukan anti-Yahudi. Toleransi habis. Bagi satu tanah khas penempatan untuk Yahudi. Bagi khas, luas, besar tanah tu duduk. Yahudi apa? Tak nak. Mereka nak Palestin juga. Mereka nak Palestin juga kerana itu tanah yang dijanjikan. Kan dengan ingat tuan-tuan, di mana Dajjal ni pada Samirah. Samirah ni Palestin. Samirah. Nama tempat Ustaz? Nama tempat tu Samirah di Palestin. Jadi, masa zaman Nabi Musa AS, nama dia Samiri. Siapa Samiri ni? Nama dia dalam masa tu gelaran Samiri. Musa As-Samiri. Nama dia Musa. Ni cara kita nak connect the dot. Baik. Musa As-Samiri. Jadi Musa As-Samiri ni tadi buat patung emas. Patung lembu emas kan. Yang boleh bercakap. Yang diambil daripada tanah bekas tapak kaki kuda Sayyidina Jibril AS. Waktu Sayyidina Jibril tengah berbual, tengah bercakap dengan Nabi Musa AS. Kan? Baik, ambil dan buat. Waktu tu mana Nabi Musa AS pergi? Bermunajat di Bukit Tur Saina. Kan? Dah ni ambil dan buat. Waktu tu Nabi Harun tidak boleh buat apa. Kerana orang lebih percaya pada Samiri. Baik. Balik turunnya Nabi Musa AS, semua orang murtad. Sebab apa? Menyembah patung. Semua orang Ustaz? Semua orang. Kita kata bukan semua orang pun, majoriti lah senang cerita. Majoriti. Sebab apa? Nabi Musa AS pergi turun dengan marah, mengamuk.
marah pada abang dia, pada Nabi Harun AS. Kenapa kau tak jaga pegang janggut ni? Kenapa kau tak jaga umat? Kenapa kau tak jaga pegang janggut ni? Marah sangat. Nabi Harun AS kata, aku boleh buat apa? Semua orang tak mau dengar apa aku cakap. Apa jadi? Akhirnya semua orang itu semua disedarkan balik, dikembalikan, tapi dengan syarat. Itu syariat pada zaman Nabi Musa AS. Di mana mereka yang nak bertaubat mesti bunuh diri. Itu syariat Nabi Musa AS. Belum pernah dengar lagi syariat. Belum pernah dengar lagi. Bunuh diri. Sebab tu ada yang cerita bunuh diri itu syariat Nabi Musa AS waktu tu. Untuk menebus dosa. Menebus dosa. Bunuh diri. Tapi yang peliknya, Samiri ni tidak disuruh. Samiri ni dihalau. Padahal dia bapaknya mengajak. Kenapa ya? Nabi Musa AS tahu bukan dia yang akan bunuh Dajjal. Okay. Tak habis lagi. Tak habis lagi. Pada zaman Nabi Isa AS, Hawariyun ada 12 orang je pengikut Nabi Musa AS. 12 ini termasuklah Barnabas. Yang sekarang yang orang duk tengah cari kat mana Injil Barnabas tu. Injil yang asal, yang betul tu. Barnabas. Muncul satu amaran dari Allah SWT. Berhati-hati, fitnah sedang menghampiri kamu. Waktu itu, masuklah ahli Hawariyun yang ke-13. Nama dia Judas Iskariot. Judas Iskariot ke-13. Ahli yang ke-13 ni. Baik. Masuk Judas Iskariot ni, di mana waktu tu Raja Herod, Raja Rom, tengah memburu Nabi Isa AS. Kerana dianggap memberontak, melawan kerajaan dan sebagainya begitu. Akhirnya, Herod ni, Raja Herod ni, dia kata apa dia? Aku akan menawarkan kedudukan, harta dan semua benda yang mewah-mewah lah pada siapa yang boleh tunjuk di mana kedudukan Nabi Isa. Isa. Mana tunjuk? Judas Iskariot ni keluar. Judas, dia keluar. Dia kata, aku boleh tunjuk. Ini pengkhianat. Yang ni yang dia kata fitnah muncul tu. Okey, baik. Ambil hadis tadi. Yang aku tidak pernah menceritakan satu benda yang Nabi lain tidak pernah cerita pada umatnya. Yang mana Dajjal ini cacat sebelah matanya. Ini Dajjal bukan mata satu kat dahi tu, bukan tu. Bukan. Tu dan Dragon Ball ada yang mata kat dahi tu. Tu Dajjal juga kalau macam tu. Tak, Dajjal ni cacat sebelah mata dia. Cacat. Bukan buta tau, cacat. Cara nak faham Cuma saya nak mengajak orang yang mendengar melihat ni berfikir. Orang kata Dajjal ni macam mana muncul dan sebagainya. Okey. Lepas tu Judas Iskariot kata, aku tahu dekat mana kedudukan duduknya Isa ni. Dia bawa tentera Herod ni pergi. Bawa dia. Yang mana waktu tu Raja Herod ni dah bawa dah dengan salibnya, siap salib dengan pokok berdurinya dan sebagainya kan. Hendak salib Nabi Isa AS. Masuk dalam gua, memang tempat Nabi Isa AS direhatkan, ditidurkan. Baik, masuk dalam tu, waktu itu Nabi Isa AS diangkat ke langit dah. Dan wajah Judas telah dirupakan seakan-akan wajahnya Nabi Isa AS. Faham? Dirupakan. Bila dia keluar pada gua, tentera Herod, tentera Rom ni tengok, dia lah ni lah yang kita cari. Terkejut Judas ni, kenapa aku? Kena tangkap. Okey, kena tangkap dan disalibkan. Tanpa tak boleh nak buat explanation apa dah. Tak boleh buat explanation apa. Ditangkap dan tubuh Judas ni tadi dicucuk-cucuk dengan pedang lah. Dan cucukan terakhir dicucuk ke mata kanan. Nampak macam ada kaitan kan? Yes. Cucukan air dicucuk ke mata kanan. Cabut. Cucuk mata kanan dan disalib. Okey, disalib, lepas tu diturunkan dan ditanam. Barnabas tahu Nabi Isa AS diangkat. Tu bukan Nabi Isa AS, Barnabas ni tahu. Okey. Dan dia tak percaya, dan dalam sudut hati dia percaya Judas ni adalah Dajjal, adalah perosak. Dan dia tahu yang disebut Dajjal ini adalah lambat lagi mati, susah mati. Dia cuba kaitkan. Sebab semua Nabi memberi amaran tentang Dajjal. Semua Nabi. Baik. Dia gali balik kubur yang tempat tanam Judas tadi tu. Gali balik. Rupanya betul. Hidup lagi.
Yang tadinya dah mati ya. Ya, yang kata kena salib tu tadi. Hidup lagi. Dan kain kapan yang balut dia tu tadi, bila diangkat tu tadi, melekat lah darah-darah ni. Melekat. Kain kapan tu ada di Itali sekarang. Yang orang dah buat ukiran muka Nabi Isa kononnya tu daripada rupa kain kapan tu lah. Bekas darah tu. Bukannya orang nampak rupa Nabi Isa yang sebenar pun. Yang Sebab sebenarnya nampak muka darah dekat sini. Ya, Sam, bentuk tu. Dan memang ada, kalau search memang jumpa tu bekas kain kapan tu. Baik, bila dah macam tu, dirawat, hidup semula, dan lepas dia sembuh, dia kata pada Barnabas dan Albar ni antara pengikut Nabi SAW yang setia lah, yang alim. Tidakkah kau tahu, tak nampak aku adalah Al-Masih, akulah Isa? Dia mengaku masa tu. Kenapa Barnabas tu korek dan nak selamatkan dia? Bukan selamat, nak check betul tak aku rasa dia ni Dajjal ni, betul Tapi tak? dirawat tu tadi Ustaz? Rawat. Memang orang tengok dia hidup lagi, rawat je lah. Oh, bukan Barnabas yang rawat lah. Bukan. Nah, orang yang mengikut tu lah. Tengok kesian lah. Maksud kesiannya dia ni hidup lagi, tangan masih bergerak lagi apa semua. Tanam macam ni. Rawat. Dan dihalau. Halau itulah yang sampai sekarang lah. Dia jadinya sampai Tamim Ad-Dari jumpa tu kat pulau. Adakah dia merujuk kepada susuk tubuh yang sama? Yes. Susuk tubuh yang sama. Ustaz, yang Tamim Ad-Dari jumpa tu Dajjal itu diceritakan diikat. Tu macam mana Ustaz? Okey. Diikat itu dia ada connect the dot dia juga. Di mana pada zaman pada zaman Iskandar Az-Zulkarnain ada kaitan. Waktu Iskandar Az-Zulkarnain buat tembok untuk Yajuj Majuj dan sebagainya. Ingat balik apakah fungsi Iskandar Zulkarnain masa tu? Apa maksud Zulkarnain? Yang memiliki dua tanduk. Dua tanduk Zulkarnain. Zulkarnain. Jadi dua tanduk timur dan tanduk barat, maksudnya menguasai kawasan. Maka orang-orang yang di mana yang menghampiri kesesatan ke, yang ada buat benda-benda jahat ke, dikurung. Dan diasingkan. Pengasingan ini mengambil kisah kepada bagaimana Ya'juj wal Ma'juj ni tadi dikurung, yang dihimpit. Yang sekarang kedudukan dia kalau dalam peta Al-Idrisi tu, dia duduk di utara Rusia, hujung. Kalau kata Ya'juj Ma'juj ni tembok dia ada tembok Cina. Dia benda tu susah nak diterima. Sebab apa? Kalau dia tembok Cina, kat belakang dia ada lagi tempat yang dia boleh tembus. Tapi kalau ikut peta Al-Idrisi ni, orang yang pertama kali yang membuat peta dunia ni, benda tu make sense. Sebab benda kedudukan yang kata tembok Ya'juj Ma'juj ni di hujung utara Rusia. Yang mana belakang dia laut, memang tak boleh buat apa. Dan tembok tu himpit. Dan keadaan pengurungan ini ada kaitan bagaimana individu yang seakan-akan Dajjal ataupun seumpama Dajjal, mereka ini juga dikurung oleh pada zaman yang sama. Zulkarnain. Yes. Wow. Benda baru kita dengar. Menarik. Jadi sebab nak kait kenapa Tamim Ad-Dari jumpa kena rantai, kena kurung tu. Ya, betul. Okey. Saya cari. Dia menarik, topik ni dia menarik. Tak boleh nak tanya satu soalan lagi tak? Apa dia? Waktu Tamim Ad-Dari jumpa Dajjal tu, dikatakan ada seekor haiwan. Ajasasah. Binatang berbulu. Binatang berbulu, tak tahu kepala, tak tahu ekor mana satu berbulu. Betul. Kita tak pelik lah benda-benda macam tu. Sebab tu duduknya orang macam ni di pulau terasing. Pulau yang asing. Ya'juj Ma'juj duduk hujung sekali. Orang yang macam ni duduk dekat satu pulau ni. Tak pelik lah kalau binatang itu ada daripada zaman bila lagi tu, kalau macam tu berbulu macam tu. Adakah binatang tu ditugaskan khas untuk menjaga Dajjal ataupun dia cerita yang berasingan? Dia duduk bersama Dajjal. Duduk bersama Dajjal. Dalam hadis cerita duduk bersama Dajjal. Engkau ni ada orang kat dalam nak jumpa engkau. Binatang cakap. Betul. Makhluk cakap. Bermaksud Dajjal sudah beritahu dah, orang yang duduk kat luar ni, aku ni kena kurung ni. Aku tak boleh buka ni. Yang boleh buka ikatan aku ni adalah kuncu-kuncuku. Yang kita sebut, Rasulullah SAW sebut 30 tu tadi. Dia pergi buka ataupun maksudnya benda tu semakin putus, rantai semakin putus. Makan diri pun boleh jadi lah. Yes.
Rantai semakin putus, semakin putus. Sebab tu kita kata rantai boleh jadi sehelai dua dah tinggal rantai. Dia panggil tu sekeping ke apa rantai? Dengar. Ni kan rantai. Boleh jadi tinggal 1-2 rantai saja yang dia pegang dia sekarang. Daripada banyak-banyak mungkin banyak lah kan. Yes, of course. Dajjal sebab digambarkan Al-Masih. Engkau dia tak makan pun dia boleh hidup. Yalah, sebab dia dijanjikan mati. Yes. Dia hanya dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. So makanan pun tak boleh membunuh dia. Yes. Sedangkan Nabi Musa sendiri pun takkan boleh bunuh dia. Tak bunuh. Sebab apa guna? Memang tak boleh bunuh. Memang dia tak akan mati selain pada yang ditakdirkan Allah mati di tangan. Lebih baik lepaskan. Nabi Isa alaihi salam. Yes. Kalau aku bunuh dia tetap hidup dan dia duduk kat sini lagi. Baik aku halau je. Betul. Ustaz, ini ada satu soalan pasal Dajjal lah. Saya teringat Ustaz pernah cerita pasal perkataan kafir di dahi Dajjal. Orang ingat perkataan tu semua orang boleh nampak, tapi hari tu Ustaz ada cerita hanya orang mukmin saja boleh melihat. Macam mana Ustaz? Dilihat dengan mata hati. Bagaimana tulisan kafara tu hanya dilihat dengan mata hati, bukan dengan mata ini. Dengan mata ni tengok, kalau tulis dengan marker pen okey lah. Maksud mata hati tu rasa dia boleh rasa, dia bukan nampak kafir. Dia nampak kekafiran kepada Dajjal. Okay, faham. Tu orang kata macam ni, tak payah tipu akulah, semua atas dahi kau je. Kau orang sebut kan, tak payah tipu aku, atas dahi kau tulis dan kau ni memang perangai buruk. Bahasa. Dia sudut bahasa. Jadi kafir itu diperlihatkan dari sudut segalanya, peribadi. Okey Ustaz, kalau kita nak connect the dot lagi Ustaz kan, mata Dajjal itu terjadi sumbing ataupun bukan sumbing, cacat di sebelah kiri atau kanan Ustaz. Kalau kita tengok balik daripada penceritaan Ustaz Wan cerita tadi, dia terjadi di zaman Nabi Isa. Okey, Ustaz tak rasakan macam dia muncul di depan kita, confirm ini Dajjal. Sebab dah cacat. Jelas. Semua orang tahu hadis ni cacat dan kita takkan ikut. Macam mana yang boleh membuatkan orang boleh follow dia Ustaz? Sedangkan jelas mengatakan dia memang Dajjal. Okey. Dia ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bangunlah, bangkitlah, jangan duduk dah lagi, kerana fitnah ini yang menyelubungimu seperti mana gelap menyelubungi malam. Fitnah. Apa maksud fitnah gelap menyelubungi malam? Kita nak hilangkan gelap daripada malam macam mana? Tutup buka lampu macam mana pun, gelap tu ada bila sebut malam. Kan? Jadi kalau fitnah dia simple saja zaman sekarang. Sekarang ni perkara mungkar dengan perkara ma'ruf, mana lebih jelas lagi? Mungkar Ustaz. Orang buat perkara mungkar tanpa malu pun sekarang. Betul. Sekarang. Jadi benda-benda yang berdasarkan maksiat dengan benda-benda yang berdasarkan ibadah, mana lebih jelas lagi sekarang? Maksiat ditunjukkan di Facebook. Yes, simple. Orang yang ada harga diri dengan orang yang tiada malu, mana lebih jelas lagi sekarang? Tak ada malu lah. So tak pelik kalau setakat dia dengan mata macam tu orang pun pernah tengok hadis. Berapa ramai yang tengok saya sekarang ni tahu hadis pasal Dajjal? Dan berapa orang nak tengok benda ni? Cuba cek balik berapa orang nak tengok benda ni sekarang ni. Okey Ustaz, soalan trik sikit Ustaz. Ustaz rasa Dajjal dah keluar ke? Dah putuskah rantai sudah dia? Ada. Ya sudah ada. Dia hanya akan keluar yang waktu 40 hari nanti. 40 hari itu nyata dia keluar. Yang mana tiada tempat walaupun sejengkal tidak akan dimasuki dia. Tu yang 40 hari. Sebelum datang 40 hari itu 3 tahun. Tahun yang pertama 1/3 daripada langit, air di langit, iaitu hujan ditahan. Dia ambil nisbah kepada dunia Ustaz? Dunia. Ataupun mungkin 99% daripada dunia, Malaysia masih ada hujan? Tak, dunia. Semua tempat akan terkesan. Tahun kedua 2/3. Tahun ketiga 3/3. Kering kontang. Adakah tahun itu akan berlaku? Dan waktu itu muncullah dia, the savior, penyelamat. Yes, the savior. Simple, saya bagi gambaran simple. Kalau kita sakit, kita cari apa? Ubat. So kalau Dajjal pergi hospital,
Dia pergi petik, awak ada sakit apa? Kanser. Kanser apa? Kanser otak. Awak nak tak saya gosok awak, kanser awak hilang. Mau Ustaz. Siapa tak mau Ustaz? Menderita. Dan Dajjal boleh menghidupkan orang mati. Betul. Okey Ustaz. Sebab kita bukan kita nak menolak, kita juga tidak menerima. Sebab itu mungkin ia mungkin tidak. Sebab ada satu, saya tak pasti adakah ia hadis yang mengatakan Dajjal akan muncul sekiranya mimbar tidak lagi menyebut tentang Dajjal. Hadis sahih. Hadis sahih. Hadis sahih. Okey, kalau kita tengok masih ada lagi mimbar yang menyebut tentang Dajjal. Itu yang kita cuba nak kaitkan, connect the dot tu Ustaz. Yang Ustaz kata dah keluar dengan hadis tadi tu. Belum keluar lagi. Tapi sudah ada. Okey, faham. Dia bukan cerita dah keluar tu masuk terlepas. Tidak. Ingat, saya bagi gambaran lah, simple. Tidak ada satu tempat pun di dunia ni yang tidak akan dikuningi Dajjal walau sejengkal, kecuali Mekah dan Madinah. Menarik. Mekah dan Madinah ni nampak soalan menarik. Bila dah macam tu, tidak dikunjungi, Izani atau Syahri rasa selamat tak kita daripada Dajjal? Nak beritahu, nak tanya dulu, rasa selamat tak? Selagi kami di Malaysia tak selamat Ustaz. Kami fikir macam tu lah kan. Tak, betul. Sebenarnya selagi kita bernama manusia, kita takkan selamat dari Dajjal. Sebenarnya. Sebab tu Rasulullah SAW pesan, bila dengar cerita pasal Dajjal, lari jauh-jauh. Sebab tu sekarang ada orang sibuk nak peperangan Dajjal. Who are you? Tanya dia balik. Wow. Hebat. Tanya dia balik. Who Berlatih are you? Ustaz, berlatih. Yes, berlatih berapa nak lawan Dajjal. Who are you? Kena tanya dia. Adakah awak ni Al-Masih Isa ibnu Maryam? Yang memang dia khas diturunkan daripada langit untuk bunuh Dajjal la'anatullah alaihi. Tapi diorang ramai katakan diorang adalah di bawah panji hitam. Mengaku siapa pun boleh mengaku. Pak Pandia boleh mengaku jadi keluar man, kau setakat mengaku. Jadi setakat mengaku. So what's the proof? Siapa yang endorse? Awak adalah tentera Mahdi. Siapa yang endorse? Awak lah yang akan berperang dengan Dajjal. Silap-silap dia itu tentera yang berperang dengan Mahdi lagi silap-silapnya. Saya beritahu, saya bukan nak memperkecilkan usaha orang. Saya nak kembalikan orang pada manhaj perjuangan yang sebenar. Manhaj perjuangan yang sebenar adalah hidupkan agama dalam diri. Hidup agama dalam diri ni ilmu tauhid, iaitu ma'rifatullah, ma'rifatul rasul. Baru kita faham ma'rifatul zaman. Okey. Syaril. Ada dengar Ustaz cakap tadi? Ada. Madinah dan Mekah. Okay, Ustaz, tentang Madinah dan Mekah ni Ustaz, adakah ia memang tempat yang selamat? Dan sekiranya dia betul-betul selamat, kita sebagai orang mukmin ataupun orang Islam, bukankah itu sebagai satu suruhan untuk berpindah ke Madinah? Kan? Ya, tu maksud saya macam itulah. Sebab selamat. Kita orang Islam kan, kita hidup di dunia untuk mencari keselamatan. Okey, boleh huraikan tentang apa maksud selamat di Madinah dan di Mekah tu? Baik. Dia satu hadis yang tu. Dari satu hadis sebut Dajjal tidak akan masuki 3 Baitullah, iaitu Masjidil Haram. Lepas tu tidak akan masuknya Masjid Nabawi Madinah, dan tidak akan masuk Masjidil Aqsa. Ada lagi satu riwayat, ada 4. 3 tadi tambah lagi 1, Tur Saina. Jabal Tur. Tapi benda ni saya akan cerita lagi balik macam mana dia punya connect dia, kaitan dia. Cuma yang paling jelas 2 ni, Mekah dan Madinah. Why? Mekah masih lagi jadi kiblat orang beriman waktu tu, dan tidak diganggu. Madinah adanya jasad yang mulia, paling mulia di dunia ni, ada di situ. Allah SWT jaga. Simple. Okey, adakah selamat kita berada di situ? Saya balik kisah saya duduk di Madinah 2015 saya di Madinah. Kalau siapa ingat lagi, waktu tu berlaku gegaran kuat di Madinah. Gegaran ni kalau kita duduk dalam bangunan, kita rasa macam ni. Macam tu. Gegaran tu. Dan keluar amaran, suruh keluar daripada bangunan, keluar sejauh-jauhnya pergi ke tempat dataran dan sebagainya. Bima ada laku tanah runtuh dan sebagainya. Baik, dalam hadis sebut,
selamat di Mekah Madinah. Kerana setiap sudut di Mekah dan Madinah ni ada malaikat menanti dengan pedang bersilang. Dajjal tak boleh masuk. Tapi Dajjal akan menggegarkan Mekah dan Madinah ni sebanyak 3 kali dari luar Mekah. Gegar ni kita tak tahu gegarnya macam mana. Gegar sama ada dihantar peluru pandu ke bom ke, yang mana disebut dalam hadis, yang mana dalam gegaran itu semua para munafik dan orang fasik akan keluar. Yang tinggal haram tu hanya orang beriman. So nak gambaran waktu tu bukan ramai, sikit. Berlakunya pembersihan, Ustaz. Dia boleh je kata pembersihan, yang duduk dalam tu selamat. Biarlah duduk dalam runtuhan pun. Asal selamat, jangan keluar daripada tu. Selamatlah fitnah Dajjal. Tapi berapa ramai orang beriman yang simpan benda tu dalam hati? Lari, Ustaz. Lari, bergegar tu, goyang. Betul, Ustaz. Bila ditanya di mana orang Arab waktu itu, ya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sebut di Palestin, di Masjidil Aqsa. Yang ramai lagi orang Arab yang lain beriman duduk di Masjidil Aqsa. Yang beriman ada di Masjidil Aqsa. Itu jadi, sedang menanti berperang. Sebab sekarang kita kena rasa rugi sebab kita tak duduk di sana. Betul. Sebab orang yang berjuang di sana, tak kira yang syahid di sana, mereka dah tentu selamat dari Dajjal, malah mati syahid lagi. Kita yang masih hidup ni rasa-rasa seronok, boleh makan nasi, makan aiskrim, boleh apa semua. Kita tak tahu nak menanti kita apa benda lagi ni datang ni. Fitnah besar Dajjal macam mana nak datang. Saya bagi gambaran. Izani sayang isteri tak? Sayang, Ustaz. Sayang. Syarif sayang isteri. Dajjal datang sembelih isteri depan kita. What do you feel? Koyak, Ustaz kan? Koyak. Marah, Ustaz. Sayang ibu tak? Sayang mak tak? Sayang, Ustaz. Dajjal pegang mak kita, dia sembelih. Serak. Tak mampu nak cakap apa, Ustaz. Kan? Okey. Lepas tu dia kata, engkau sayang mak engkau? Dia pun kata, sayang. Aku hidupkan dia balik. Dia kata, nak lah. Dengan syarat, dia kata. Kau mengaku aku Tuhan. Tak boleh bayang, Ustaz. Kan? Tak terbayangkan. Tak terbayang. Tak. Di dalam ni disebut hadis. Ini disebut hadis. Tentang pembunuhan ibu. Tentang pembunuhan, dia bunuh orang tu dan dia hidup balik suruh mengaku Tuhan. Dan digambarkan iman orang masa tu memang goyang habis. Sampai seorang pemuda ni saja yang selamat. Pemuda ni selamat sebab apa? Dia tiada ibu, dia tiada isteri, dia tak ada keluarga, sebatang kara. Bayangkan orang yang ada keluarga pada waktu itu, fitnah yang macam mana. Nak tanya lagi pun takut lah. Ustaz Wan, pemuda tu adakah benar itu adalah Nabi Khidir AS? Dia khabarkan itu adalah Nabi Khidir AS. Sampai tahap itu, orang yang begitu nak bagi contoh, tak tergambar iman orang lain lah macam mana. Itu yang disebut Rasulullah SAW sebut, dengar cerita khabar tentang Dajjal, lari. Engkau tidak akan mampu menghadapinya. Rasulullah SAW sebut. Okey, Ustaz. Bersabit dengan Ustaz cakap tadi, Dajjal akan menghidupkan orang yang mati. Yes, kita mengaku itu memang kelebihan dia. Tetapi adakah yang dihidupkan itu adalah orang yang sama? Sebab hidup hanya sekali. Mati pun hanya sekali. Tidak mungkin mati 2 kali. Baik. Okay. Dia macam ni Apa sebab dia buat macam tu? Kerana satu, nak memberi gambaran bahawa dia adalah Al-Masih, Nabi Isa AS. Tapi kalau kita belajar balik eskatologi ataupun ilmu al-fitan yang betul, Nabi Isa AS turun ke muka alam ini semula setelah tidur selama 2 hari. Tidur 2 hari Nabi Isa AS. 2024 itulah umur Nabi Isa tahun ini. 2024 bersama dengan 2 hari. Sebab apa dia? 1 hari di langit di sisi Allah bersamaan 1000 tahun di dunia. 2024. Wow. 2024. Itulah umur Nabi Isa sekarang. Betul lah, umur Nabi Isa 2024 lah. Sebab disabitkan dengan kelahiran. Masihi. Ya, betul. Itu yang umur Nabi Isa sekarang. Makna kata maksudnya umur Nabi Isa diangkat umur 33 tahun.
Dia turun pun dah umur 33 tahun. Sebab 2 hari Ustaz Baru 2 hari. Mana kata umur 2000 lah. Bersama dengan 2 hari. Apa yang pelik yang biasa tidur lama apa? Masa milik Allah, Allah dah tentu dah aturan dia. Dan sebab tu Nabi SAW turun umur 33 tahun dan kahwin, ada zuriat dan sebagainya apa semua. Tak pelik. Muda. Sebab apa? Satu, nak bagi gambaran. Imam Mahdi dijadikan Imam Mahdi dan dia jadi Imam Mahdi usia dia 40 tahun. Nabi SAW turun umur 33 tahun. Siapa muda lagi? Nabi Isa. Nabi Isa. Nabi Isa muda pada Imam Mahdi. Sebab tu dia hormat. Inilah imam. Tak Ustaz, yang gambaran yang mati hidup semula tadi tu. Yes. Kalau gitu gambaran, adakah itu jelmaan syaitan ataupun itu orang yang betul? Kita rujuk balik hadis yang tentang pemuda yang dibelah dua tu. Pemuda dibelah dua, apabila datangnya Dajjal mengaku, semua orang mengaku Dajjal ni Tuhan. Seorang pemuda kata, tak, aku mengakui Allah itu Tuhan dan kau adalah Dajjal. Satu-satu pemuda yang berani sebut depan muka kau Dajjal. Dan pemuda ni tadi dibelah dua guna gergaji dari kepala sampai habis. Belah dua. Dajjal lalu di tengah-tengah dia, celah dia. Dan Dajjal petik, bangun balik, aku hidupkan dia balik. Dajjal tanya, aku dah hidupkan kau balik, kau mengaku Tuhan. Tidak, aku bertambah yakin lagi bahawa engkau adalah Dajjal. Adakah pemuda tu jelmaan? Pemuda betul tu. Mati 2 kali lah. Faham. Jadi kalau orang kata yang dijelmakan tu adalah jelmaan, tak mustahil juga untuk menipu kita. Betul. Yang kata hidupkan mak kita ke, hidupkan mati. Tapi tujuan tak lain dan tak bukan untuk menyatakan dia itu adalah Isa. Ingat tak Judas yang mengaku dia Isa dulu? Lepas Barnabas sebelum dihalau. Dia nak mengaku dia adalah Nabi Isa. Sebab itu tak pelik kalau ada golongan kata Jesus the Savior. Semakin banyak titik yang boleh dihubungkan. Betul. Okay. Dan kenapa Nabi SAW perkara pertama yang Nabi SAW buat setelah menjadi khalifah, setelah bunuh Dajjal, setelah menang dan sebagainya, benda yang Nabi SAW pertama kali buat adalah mematahkan semua salib di dunia ini. Memadamkan fitnah yang dikenakan kepada baginda sebagai anak Tuhan tu. Faham. Okay, so ada satu lagi pertanyaan tentang satu hadis yang mengatakan ikatlah anak dan isterimu di tiang. Dan ada orang pertikaikan bahawa hadis ini hadis yang tak wujud. Dan berani betul siapa kata tak wujud tu. Bukan Syarif, tak wujud tu okey. Ada yang kata maksud hadis tu memang betul kena ikat tu. Dan ada dua perspektif lah. Dua perspektif. Okay. Dan orang cakap itu adalah kena ikat secara, orang kata betul-betul ikat lah. Betul-betul ikat kan? So macam mana Ustaz Wan? Kena start ikat ke? Macam tu soalan Syarif. Buat soalan Syarif kena start ikat daripada sekarang ke? Hadis ni daripada hadis riwayat Ahmad. Hadis ni bertaraf hasan. Siapa hadis tau, jangan pandai-pandai orang kata tak wujud maudhu', menolak Rasulullah SAW tu. Sebab hatta kalau orang kata hadis ni hadis maudhu' sekalipun, kita bukan ahli untuk mengata ya betul maudhu'. Kita kena kaji lagi dengan hadis. Apatah lagi hadis tu dihasan oleh ulama hadis. Syekh Arnaud di Jordan, muhaddis. Jadi Syekh Shu'aib Arnaud, yang ni muhaddis di Jordan. Yang mana hadis ni ada. Hadis ni berkaitan macam ni. Apabila Dajjal menghampiri satu lembah, dia panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lembah. Ada lembah tu ada nama dia. Dan lembah tu, dan pemuda ataupun orang lelaki pada waktu itu balik ke rumah mereka dan mereka mengikat anak dan isteri mereka. Anak mereka, anak perempuan dan isteri mereka. Kerana terlalu ramainya pengikut Dajjal dari kalangan wanita. Wow. Pengikut bukan tentera, pengikut. Sebab tu pengikut Dajjal kebanyakan daripada wanita. Dan sekarang ni orang yang banyak yang muslimat, kalau saya sebut bukan muslimat, wanita
yang banyak menimbulkan fitnah dekat alam ini, kebanyakannya Syarif sebut Syarif. Apa dia? Wanita. Wanita. Fitnah wanita. Dan hadis pun sebut wanita hiasan Dunia. Sebaik-baik hiasan adalah Wanita solehah. solehah. Kalau tidak jadi wanita solehah, jadi wanita apa? Syarif tolong. Oi. Simple je. Benda tu Bleep. je. Benda tu je. Jadi ikat tu adalah Baik, majaz ke? ikat itu adalah majaz. Bukan ikat ambil tali. Waktu itu mungkin. Tetapi kalau kita ambil sekarang, ikat itu, tiang itu adalah Islam. Tali itu adalah iman. Faham. Ikatlah anak isteri dan anak perempuan kita dengan Islam dan iman. Adakan perasaan malu dalam diri mereka. Rasulullah SAW sebut dah, jika tidak ada rasa malu pada diri kamu, buatlah apa kamu suka. Rasulullah SAW tegur tentang malu ni. Al-haya ni, malu. Tapi kalau saya tengok satu TikTok tu, dia buat gambaran bila terdengar Dajjal, betul-betul diikat anak dan bini dekat tiang. Mungkin dia nak buat parodi ke apa Mungkin kan, lah, kan? mungkin lah. Tapi ya sebenarnya itulah, sebenarnya bukan ikat yang gambaran dia, sebenarnya ikat yang nyata, ambil tali ikat di tiang dan sebagainya. Tiang itu adalah Islam, tali itu adalah iman. Kalau nak ikut yang TikTok tadi Zul Ustaz kan, lebih baik kita bawa lari kan Ustaz kan. Hadis tu lagi sahih. Betul, Ustaz? lari daripada situ. Ya, jauhkan diri. Lembah ini tempat yang susah untuk lari. Yang kita bukan duduk di lembah, lari je lah. Dengar cerita Dajjal muncul. Dajjal muncul ni tuan-tuan, bukannya Dajjal muncul macam pengumuman Dajjal sudah muncul, Dajjal sudah muncul. Bukan. Iman Ustaz. Khabar. Di hospital depan tu ada seorang lelaki boleh sembuhkan penyakit ramai orang. Dia sentuh saja hilang. Tapi sekarang ni pun ramai Ustaz. Ada macam tu. Ya, itulah saya kata. Live. Yes. Dia sembuhkan live. Buat live, buat boleh ni, boleh itu, boleh ni. Sebab jalan perubatan antara jalan paling mudah dimasuki oleh Dajjal. Jalan perubatan lah. Sebab orang sakit ni ramai. Orang sakit, orang kelaparan, orang yang dalam ketamakan. Okey. Lama dah ni. Kita rasa macam nak kena ada second slot ni Syarif kan. Okey, tapi mungkin kita nak tambah sikit lagi kan. Mungkin kita untuk soalan terakhir. Soalan ada lagi ni, biar saya tanya dulu lah. Kan. Okey Ustaz. Sekejap, kita tanya Ustaz Wan macam mana? Boleh lagi ke atau kita nak Sila tutup? je, tak ada masalah. Boleh. Okey. Okey, ada berkait dengan Dajjal juga Ustaz. Mengapakah yang dipilih untuk destinasi terakhir Dajjal adalah di Palestin ataupun di Israel? Okey. Okey. Adakah di situ tempat yang Allah nak tunjuk something, ataupun itu juga bukan hadis yang sahih? Mungkin dia kematian berlaku di Malaysia. Mungkin. Okey. Itu saya soalan Ustaz. Hadis tu hadis sahih, di mana selepas buka pintu masjid, Dajjal melihat susuk Nabi SAW. Dajjal ketakutan umpama garam yang disiram air. Cair, ketakutan dia cair. Dan Nabi Isa AS mengejar Dajjal ni sejauh mana? Sejauh 368 km. Wow. Memang ditulis dalam hadis begitu. Tidak kilometer, tapi kita dia kejar daripada masjid tu sampai dekat Tel Aviv. Faham Ustaz. Tel Aviv di Babul Lud. Babul Lud. Jarak sekarang 368 km. Kejar macam mana wallahu alam, sebab digambarkan Dajjal ini waktu berlari dia berhenti di tempat, dia nampak Nabi SAW depan dia. Dia lari lagi, dia nampak Nabi SAW duduk depan dia. Dia lari lagi, nampak Nabi SAW depan dia. Tak boleh digambarkan. Okey. Bermaksud kelajuan dia tidak mampu lagi dah. Dia gambarkan Dajjal ni laju. Dia boleh merentasi tempat dengan sekelip mata dan sebagainya kan. Jadi kelajuan Nabi Isa AS mengatasi kelajuan dia. Baik, sampai dia fed up, dia kembali dekat Tel Aviv sekarang, nama tempat Tel Aviv di negara itu, negara yang kita tak payah sebut nama tu. Dia sampai di situ, dia berhenti di Babul Lud. Yang situlah tempat dibunuh, dan dalam hadis sebut di Babul Lud, di Lud, Al-Lud. Pintu Al-Lud tu. Di situ dibunuh.
yang di mana dilemparkan dengan tombak sehingga dia tersungkur dan digunakan pedang al-baitar untuk dibelah dua. Mati Dajjal, mati di situ di tangan Nabi Isa AS. Okey Ustaz. Tak habis lagi, panjang lagi ni kan sebenarnya kan. Nak tanya soalan apa? Nak tanya tentang pedang tu pula. Oh, Sebab Ustaz sebut pedang. kita tanya satu soalan lah. Ustaz Wan, kenapa Dajjal ini dikatakan sebagai fitnah paling besar sepanjang zaman? Okey. Nombor satu, kenapa Dajjal ni disebut fitnah besar, di mana tidak ada fitnah lebih besar daripada penciptaan Adam sampai manusia Adam sampailah sekarang, sampai akhir zaman, selain daripada fitnah Dajjal. Ni hadis Rasulullah SAW sebut. Sebab apa fitnah Dajjal ni besar? Sebab sifat Dajjal menutup kebenaran. Menutup kebenaran. Sebab Dajjal muncul, nombor satu yang akan dihadiri Dajjal adalah para ulama. Sebab tu dalam hadis yang lain Rasulullah SAW sebut, aku risau, pada perkara yang aku paling risau di akhir zaman adalah Dajjal. Tapi selain pada Dajjal ada lagi satu yang aku risau. Sahabat tanya, apa dia? Ulama su. Apakah dimaksudkan ulama su? Ulama yang berhati buas. Dia ilmu agama tertinggi tapi hati dia buas. Ulama yang ada kepentingan dunia. Dan ini yang akan didekati dengan Dajjal. Mereka ni akan keluarkan fatwa. Ni cara nak connect the dot. Dia akan keluarkan fatwa. Boleh berubat dengan ni, harus. Pasal niat berubat. Okay. Faham Ustaz. Semakin nak faham sikit. Macam tu. Jadi kitanya alamak ni, iyalah ada ulama sebut. Jadi kita yang alamak tak berapa alamak, orang yang betul-betul alamak macam mana? Yang langsung tak tahu apa pasal agama ni. Follow je lah Ustaz. Yes. Ikut je Ustaz Wan. Nak buat macam mana? Nah, kita ni alamat tak ada teruk sangat alamat kita pun. Tahulah sikit alif sampai ya tu tahu. Ni orang tak kenal alif sampai ya macam mana? Mengaku je Islam. Follow je Ustaz. Jalan dah orang dah bagi kan? Yes. Sebab lampu hijau daripada ulama. Ni hadis sebut ni. Tapi tak, sebab tu fitnah paling besar sebab dia satu dunia Ustaz. Ya. Ya. Kita tak risau sebab apa Rasulullah SAW tak sebut risau sangat pasal Ya'juj Ma'juj. Sedangkan pada Ya'juj Ma'juj ni, mana tempat yang dia pergi semua hancur, jadi padang jarak, padang terkukur. Hancur. Sampai Nabi SAW menyuruh di bukit Jabal Tursaina. Nabi SAW menyuruh kerana terlalu ramai Ya'juj Ma'juj. Tapi yang tu tidak membimbangkan Rasulullah SAW sangat. Bimbang Dajjal. Sebab dia berkaitan dengan akidah Ustaz. Akidah. Ustaz Wan, bila kita kata tadi Ustaz Wan kata bila Dajjal ni apa, dia membawa satu benda yang orang kata mencari adat lah. Dan sekarang pun kita melihat banyak juga di dalam Malaysia juga menggunakan perubatan dan menunjuk satu benda yang mencari adat. Jadi adakah ini dikira sebagai satu titik kepada permulaan anak-anak Dajjal? Macam ni, orang yang suka mencari adat, orang suka perkara mencari adat, sebenarnya benda-benda magic lah. Yang suka benda magic, sebenarnya akal mereka sedang berada dalam tempat yang paling rendah sekali. Akal mereka tempat yang paling rendah sekali bila dia suka dan terpesona dengan perkara tersebut. Ingat tak cerita tentera Mongol, Kublai Khan? Kublai Khan. Rasa-rasa apa benda yang paling disuka Kublai Khan ni? Tak tahu Ustaz. Orang yang Kublai Khan ni, dia ataupun tentera Mongol ni, mereka suka benda-benda mistik, benda-benda magic. Okey, bila tadi Ustaz Wan cakap pasal Dajjal membawa benda-benda magic. Jadi kita lihat sekarang di Malaysia juga banyak juga golongan membawa perkara magic kan. Benda-benda mencari adat, siap buat live dan sebagainya. Jadi apa pandangan Ustaz? Sebab Ustaz Wan kata sebelum keluarnya Dajjal besar, maka anak-anak Dajjal ni akan buat kerja dulu. Dajjal kecil. Dajjal kecil. Okey, sebenarnya Dajjal kecil ni salah satunya adalah sistem. Bermula sistem. Kita dari zaman nubuah 23 tahun. Zaman Khulafa'i Rashidin
30 tahun. Zaman dipanggil Adhan ni tadi, daripada Umayyah, Abbasiyah sampai ke Uthmaniyah. 1302 tahun. Kan? Lepas tu masuk zaman Mulkan Jabriyah. Mulkan Jabriyah ni waktunya masuk sistem Dajjal. Yang kita sebut yang kuku besi. Yang buat sesuatu mengikut dia punya selera. Kita lah Ustaz. Kita sama kita ni. Kita tu sekarang Mulkan Jabriyah ni. Kita Mulkan Jabriyah. Bila lembaran lagi satu adalah lembaran pemerintahan khalifah yang mana diterajui oleh Nabi Isa alaihissalam. Baik. So, adakah mereka ini yang akan menjalankan kerja daripada awal? Ya, sebab apabila mereka ini ada golongan yang sukakan benda-benda magic, benda-benda mencari adat, sehingga mereka lupa perkara yang sebenar-benar perlu mereka hadap. Iaitu apa dia? Ketakwaan kepada Allah. Keimanan kepada Allah. Takut hanya pada Allah. Itu semua yang membuatkan mereka lupa. Kerana ta'ajubnya mereka kepada makhluk Allah. Ta'ajub mereka pada selain dari Allah. Terpesona. Tarikan tu. Sebab tu yang berlaku melalui jalan, saya sebut jalan perubatan. Awak nak sembuh tak? Boleh sembuh. Dengan satu hari boleh sembuh benda ni. Orang suka dengan benda tu. Betul. Orang suka dengan benda tu. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Allah Subhanahu wa taala nyatakan sudah. Cara hendak minta pertolongan dengan Allah, Allah kata apa dia? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Sabar itu adalah dengan jalan mensyukuri. Syukur dengan nikmat yang ada. Sabar. Salat itu dengan jalan munajat, minta kepada Allah dengan jalan salat, iaitu jalan doa yang betul, jalan salat yang betul. Berapa ramai hari ni orang apabila diuji Allah, mereka membetulkan salat? Tak ada. Mereka hanya sibuk nak mencari ubat, tapi tidak sibuk untuk betulkan salat. Sedangkan apabila kita tanya rukun solat berapa pun mereka tak boleh jawab. Saya solat Ustaz, saya solat, tapi saya masih tak sembuh. Nampak? Faham. Kerana dia tiada sabar. Okeylah solat, tapi sabar dia tak ke mana? Kadang-kadang sabar, solat tidak. Berbolak balik. Syarif, kalau kita nak tanya soalan panjang lagi ni. So, kan zaman Dajjal 40 hari apa kita kena buat kan. Sebelum Dajjal masa air tak ada kan. Sekarang ni preparation kita macam mana, adakah nak berperang ataupun nak menyimpan makanan kan. So panjang lagi sebenarnya Ustaz. Tu orang buat prep tu. Ya. Apa tujuan prep tu? Itulah. Nak hadap apa sebenarnya? Nak menghadap Dajjal Ustaz. Zaman-zaman tu air tak ada Ustaz. Kalau dia kata waktu itu dia buat prep untuk menghadap Dajjal, dia dah salah besar. Hadis dah sebut orang beriman akan kebuluran pada zaman Dajjal. Makanan orang beriman pada tu subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. 3 tu saja makanan orang beriman. So kita akan sambung lagi kot benda tu kan. Akan ada siri kedua. Cuma mungkin untuk penutup sesi kita kali ni, mungkin orang awam seperti kita ni tak faham macam mana Ustaz Wan untuk kita prepare untuk menghadapi akhir zaman ni. Mungkin Ustaz Wan boleh beri keterangan untuk keadaan ni. Preparation untuk akhir zaman paling simple kali untuk saya pesan ya. Ini untuk sahabat-sahabat di luar sana. Tolong kembali pada Allah. Kembali pada Allah. Satu, dengan jalan tauhid. Kenal Allah. Mengenal Allah dulu. Allah itu apa? Allah itu bagaimana dan sebagainya, iaitu melalui sifat Allah. Lalu kenallah Allah ini. Apabila kita kenal Allah, kita tahulah selain daripada sifat-sifat yang dibincang itu adalah selain daripada sifat Allah. Maka jauhlah kita dari kesesatan akidah. Satu, kembali kepada Allah. Kedua, kembali pada Allah dengan jalan apa dia? Jalan salat. Betulkan salat. Kembali pada Allah dengan jalan apa dia? Dengarlah kalam Allah. Dengar kalam Allah dengan maksud dia apa dia? Membaca kalam Allah. Bacalah Al-Quran.
Cuba check balik Quran time kita dengan phone time, mana panjang lagi? Phone time. Saya nak baca Quran, saya tak fasih, jadi saya tak boleh nak baca Quran. Baik, zikir time dengan phone time, mana panjang lagi? Pun kita kalah Ustaz. So macam mana kita nak duduk golongan orang beriman makanan dia subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tu? Nah, waktu bersenang-senang sekarang kita tidak ambil jalan untuk masukkan intipati yang utama dalam diri. Faham Ustaz. Kembali kepada Allah. Tu ya persediaan sekarang, waktu dalam tidak muncul lagi benda-benda pelik tu. Tapi kita suka hadap diri kita dengan benda-benda yang pelik, yang boleh. Contoh. Maaf saya sebut kalau ada yang terasa saya sebut ni. Bab-bab paranormal, cari hantu. Faedah apa cari hantu? Kita nak cari Tuhan atau cari hantu? Cari Tuhan. Sekarang orang terlupa untuk cari Tuhan, dia sibuk cari hantu. Perkataan hantu tu dari Tuhan tu. Tuhan jadi hantu jadi tu. Hanya bertukar-tukar. Kenapa dia tak cari sebut Tuhan? Tak, kami ni jaga tauhid juga sebab tu kami ni. Tapi kami nak bukti pada masyarakat hantu ni tak power. Kenapa nak buktikan masyarakat hantu tak power? Buktikan Allah yang berkuasa lagi baik. Macam mana buktikan Allah itu berkuasa? Dirikanlah Islam pada tempatnya. Betul-betul nak cari kebaikan. Daripada sibuk cari hantu, pergi kat gelandangan, buat dakwah kat gelandangan. Tarik mereka pada kalimah tauhid, syahadah balik. Faham Ustaz. Simple, buat benda berfaedah supaya kita akan ditimbangi dengan perkara berfaedah itu, dan perkara itu akan menjadi antara faktor dapat membantu kita waktu kita dalam kesusahan nanti. Pahala mengalir Ustaz. Pahala mengalir. Satu lagi benda tu akan jadi satu sudut tawasul dalam kita beramal hidup ni. Amalan kita tu jadi satu tawasul. Ya Allah, aku pernah tolong orang dulu, ni engkau tolonglah aku sekarang. Tolong orang yang macam mana? Tolong orang datang balik kepadamu ya Allah. Sekarang tolonglah aku ya Allah untuk aku tetapkan iman aku denganmu. Faham. Waktu datangnya Dajjal tu. Faham Ustaz. Dan kita cari hantu tolong orang apa? Tolong tambah live. Tolong tambah live. Subscribe. Maaf saya sebut sebab saya nampak benda ni semakin lara. Semakin orang sanggup berjaga malam pasal itu. Sedangkan kalau berjaga malam, Rasulullah SAW adalah tahajud. Kami buat tahajud juga walaupun kami tengok live hantu ni semua ni. Jadi bangun malam kita disebabkan tu, and then kita buat tahajud. Macam ada conflict of interest kat situ pula. Keliru Ustaz, keliru. Keliru, jadi confused. Kita yang dengar dia pun macam ya macam tak, macam ya macam tak. Jadi pening, ya ke ni? Betul ke yang aku dengar ni? Macam tu. Okay, faham Ustaz. So, Syaril, kita sampai di hujung podcast kita untuk hari ni. Tapi kita belum masuk lagi Syaril. Yang 73 golongan tu mungkin next lah. Mungkin next session. Kan nak tanya terus? Kita tunggu next session. Okay, boleh. Kan? InsyaAllah. Terima kasih kerana menonton podcast kita pada ini. Dan terima kasih pada Tuan Guru kita, Tuan Guru Wan Asrul Al-Kantari, dalam perkongsian yang sangat-sangat penuh dengan benda-benda yang orang kata benda baru yang kita jarang dengar. Dan semoga ia menjadi satu orang kata titik permulaan untuk kita mencari lagi, untuk mencari ilmu lagi, insyaAllah. So terima kasih juga pada Izani. Sama-sama. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi. Artis undangan pada hari ini kan. Artis undangan Izak. InsyaAllah kita bertemu lagi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.